TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar anda semua ini? Saya doakan moga anda semua sihat selalu, sihat sejahtera. Yang paling penting, kita kena terus mainkan peranan kita mematuhi segala SOP dalam rangka kita nak memutuskan penularan wabak COVID-19. Tambahan, seperti mana diumumkan oleh pihak KKM kan, varian sekarang terlalu banyak, antaranya varian Delta dan sebagainya. So, peranan kita sangat-sangat penting untuk merealisasikan impian kita, turunkan kadar jangkitan COVID-19. Baik, dan untuk pagi ini kita nak belajar sama-sama pendidikan kesihatan, keselamatan buli cyber. Siapa guru yang akan bersama kita? Kita saksikan dulu video profil ini. Zam, Hai, Yaman. kau tak perasan ke hari ini? Kita lihat kes berkenaan dengan buli cyber ni semakin meningkat lah. Semakin meningkat. Terutamanya lepas apabila pelajar kita ada PDPR ini. Kes makin hari semakin meningkat. Yalah, budak 8 jam sehari kot. Ya, betul. Saya pun tengah tengok ni. Banyak yang berlaku dekat media masa sekarang kan. Itulah, sebagai guru kita kena ambil tindakan. Maknanya kita kena ajar pelajar kita apa dia buli cyber, apa kesannya berlaku apabila berlakunya buli cyber ni ke atas anak murid kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya Allah, saya pusing satu studio cari cikgu. Kat sini rupanya cikgu. Nampak runsing semacam ni, apa kehen cikgu? Kita orang ni bercakap tentang buli cyber ni. Sangat risaulah sekarang ni. Betul lah cikgu. Peningkatan yang sangat tinggilah sekarang ni buli cyber. Ya. Bukan sahaja melibatkan pelajar sekolah menengah, sekolah rendah sehingga ke pra-universiti. Segenap lapisan umur cikgu. Dia. Kalau tengok tambah sekarang ni work from home, semua orang belajar daripada rumah PDPR semua kan. So banyak masa terluang cikgu. Baik cikgu. Cikgu sebut pasal benda ni cikgu. Saya rasa benda ni lah yang saya rasa saya pun nak belajar dengan cikgu, sebab untuk cikgu tekankan kepada kita berkenaan dengan keselamatan buli cyber cikgu. Betul tak cikgu? Betul. Ya. Alright. Ya. Tapi sebelum tu cikgu, yang mana kita juga, saya takkan keseorangan cikgu. Akan ada pelajar yang akan bersama dengan kita. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak kena patuh SOP seperti mana yang kita sebut tadi. Selain daripada kita takutlah kan, bukan sekadar keselamatan buli cyber juga, tapi keselamatan diri kita juga penting untuk Betul. kita nak jaga. Baik cikgu, kita ada gel pembasmi kuman cikgu untuk cikgu gunakan, silakan. Okey, ni kena. Ini penting. Prosedur penting. Baik, dan juga kalau anda semua sedang menonton, yang mana kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, dan juga selain daripada kalau tidak ada gel pembasmi kuman di rumah, boleh gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama, menjaga kebersihan dan juga membasmi kuman. Baik, cikgu, saya tak nak dengarkan masa lagi cikgu. Kita nak persilakan rakan-rakan saya cikgu. Boleh tak cikgu? Kita nak persilakan mereka untuk masuk ke studio. Kan nampak tadi dia orang tak sabar sangat nak belajar pagi ni. Kita nak persilakan mereka untuk masuk ke studio. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Waalaikumsalam. ceria-ceria je semua pagi ni. Baik, cikgu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya. Kan? So, kita nak berkenal-kenalan dengan anda yang berada di Google Meet pada ketika ini. Kita nak mulakan dengan Angriana Lian Arimbi. Silakan. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Angriana dan Arimbi binti Wagyu Susanto daripada kelas 5 Arif Sekolah Menengah Kebangsaan Changhili. Baik, terima kasih Angriana. Seterusnya Aidit. Silakan Aidit. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aidit Bizamdi dari kelas 5 Cahari Sekolah Menengah Kebangsaan Changhili. Baik, terima kasih Aidit. Seterusnya Daniel Fikri.
Assalamualaikum, nama saya Daniel Fikri bin Fairullah dari kelas 5 bijak SMK Terang Hilir. Baik, seterusnya kita ada Azim. Silakan Azim. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azim bin Zahar dari kelas 5 Johari dari Sekolah Kebangsaan Terang Hilir. Baik, terima kasih Azim. Seterusnya Faradila. Silakan Faradila. Faradila kena buka mic Faradila. Terlupa. Baik, Nama silakan. saya Fadila Asma binti Faiza Aziz Baik. dari kelas 5 bijak SMK Terang Hilir. Baik, terima kasih Faradila. Dan yang terakhir Zawana. Silakan Zawana. Doktor, nama saya Siti Najarana binti Rajab dari kelas 5 bijak Sekolah SMK Terang Hilir. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan saya daripada SMK Teriang Hilir pada pagi ini, dan juga kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Rosman Rosli, Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan SMK Teriang Hilir Negeri Sembilan, dan juga kita bersama dengan Cikgu Azamuddin Ahmad Barkat, Setiausaha Sukan Sekolah SMK Sultan Abdullah Perak. Baik, saya nak tanya rakan-rakan, pernah tak jadi mangsa buli cyber ataupun anda pemangsa buli cyber? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Adakah? Tak ada semua tak ada. Semua Oh, clean. okey. Tak pernah jadi mangsa, tak pernah Tak jadi pernah pemangsa, jadi cikgu. pemangsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini yang kita nak. Baik, cikgu. Bila sebut pasal berkenaan dengan bully cyber, sebenarnya kalau kita tengok di negara kita ni agak satu benda yang luar biasa jugalah, dan menjadi topik hangat juga perbualan di media sosial, yang mana sehingga kan adanya tentera bawang lah kan kalau dekat negara kita ni kan. Tentera bawang, netizen, bla bla bla. So, mungkin sebagai permulaan awal ni kita nak bertanya, nak bersama dengan Cikgu Rosman, sebenarnya apa yang kita nak tekankan dalam pembelajaran kita pagi ni berkenaan dengan keselamatan bully cyber ni, cikgu? Okey. Sebenarnya bully cyber ni adalah suatu isu negara lah. Baik. Yang berlaku kepada bukan sahaja kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar di tingkatan 5, Betul. tetapi dia melibatkan pelajar daripada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Malah hari ini bila dalam keadaan PDPR ini, Yep. iaitu pengajaran dan pelajaran di rumah ini, anak-anak di sekolah rendah pun sama. Baik. Berlakunya bully cyber ini. Itu saya kata tadi, bully cyber ini bukan sahaja untuk sekolah rendah, sekolah menengah, tetapi sekolah rendah sehinggalah ke peringkat pra-university. Baik, itu dia. So, itu yang paling penting sebenarnya, perlu diberi penekanan. Macam cikgu sebut tadi, isu negara, cikgu. Ya, betul. Dan kalau kita tengok, disebabkan bully cyber juga, banyak kes statistik menunjukkan ada mangsa-mangsa sehinggakan depression. Ya, betul. Akan depression, so menjejaskan kesihatan, satu perkara yang sangat-sangat tidak baiklah. Baik, cikgu. Okey, hari ini kami, Cikgu Razam dengan saya, Ya. akan membicarakan atau mengajar tentang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu PIAS, di bawah tajuk keselamatan, iaitu bully cyber. Baik. Bully cyber ini kalau kita lihat, dia jaringan internet, okey, yang melibatkan penggunaan gadget, seperti laptop, telefon, okey, dan dia bukan sahaja berlaku secara persorangan, tetapi boleh juga secara berjemaah. Ya. Alright. Okey, inilah keratan-keratan akhbar yang menunjukkan bahawa bully cyber semakin membimbangkan. Bully cyber membimbangkan. Bunuh diri, angkara bully cyber. Ya. Mangsa bully cyber berpotensi bunuh diri. Okey, kemudian kita tengok pelajar mudah tertekan, kena ejek di laman sosial. Ini berlaku pada anak-anak, terutama macam anak saya. Yang dalam grup berlaku ejekan. Okey. Kemudian viral, bentuk baru bully cyber. Viral lah bentuk baru bully cyber. Jadi dengan sewenang-wenang kita memviralkan sesuatu. Okey, seterusnya pelajar mudah tertekan, kena ejek di laman sosial. Ini menunjukkan bahawa keratan akhbar menunjukkan bahawa memang kita sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat tinggilah. Bukan pandemik saja tinggi, tetapi bully cyber juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ya, baik. Dan kalau kita tengok bila cikgu sebut berkenaan dengan bully cyber ni, cikgu, macam cikgu ada paparkan berkenaan dengan pelajar mudah tertekan kena ejek di laman sosial. Kalau kita tengok dulu zaman sekolah kita kecil-kecil dulu, kita ejek bukanlah berlaku ejekan tu di dalam kelas saja, cikgu. Tidak melibatkan luar. Tetapi sekarang ni semua di hujung jari, dengan satu ejekan klik sahaja
habis satu dunia. Ya, betul. Bukan satu Malaysia tapi satu dunia. Ya. Dan kalau kita tengok jadi macam trend lah sekarang cikgu. Ya. Akan keluarkan aib kawan kita, keluarkan video sehingga akan menyebabkan mungkin itu juga tergolong dalam kita kata mangsa buli cyber berpotensi untuk bunuh diri. Betul. Saya setuju. Dulu kita ejek nama mak, nama ayah dekat sekolah. Itu buli di sekolah. Tetapi yang hari ini buli dalam media sosial ini lagi parah. Sebab dia boleh melibatkan ramai. Itu yang kita nak kena betulkan. Betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Jangan kita normalisasikan buli cyber ataupun kita kata sebagai satu bentuk viral di media sosial dengan orang kata apa, keadaan-keadaan orang kata apa, aib kan, aib diri kita. Baik, cikgu, katanya kita akan ada satu statistik, cikgu. Kita nak tengok statistik buli cyber di negara kita, yang mana kalau kita tengok mencatatkan kenaikan saya rasa yang agak mendadak. Baik, kalau kita tengok sekarang ini di skrin terpapar statistik kes gangguan cyber berdasarkan klasifikasi kejadian umum 2017, dan kalau kita tengok sepanjang 2017 sahaja menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa, 119 kes gangguan cyber. Ini kalau kita tengok di media sosial, cikgu, bukan sekadar pelajar saja kan, malah dari segenap lapisan umur lah. Macam cikgu kata, pra-university ada yang menjadikan bahan jenaka bentuk fizikal diri kan, sehingga kan benda tu menyebabkan kemurungan lah, cikgu. Ya, betul. Baik. So sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, cikgu, saya sebenarnya tertarik dengan apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak tekankan dalam buli cyber. Sebab ini bukan sekadar subjek pendidikan sahaja, cikgu, tapi pengetahuan yang wajib untuk kita semua tahu. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita bersama dengan Cikgu Rosman Rosli serta Cikgu Azamuddin Ahmad Barokat dengan subjek kita pagi ini, pendidikan kesihatan, dan topik yang sangat luar biasa, keselamatan buli cyber. Baik, kalau cikgu, kalau kita tengok sebelum ni pernah tular dekat media sosial berkenaan dengan satu tagline yang diambil daripada pergaduhan kanak-kanak berkenaan dengan mak kau hijau. Sehingga benda itu yang mungkin awalnya nampak seolah-olah macam tak baguslah kan perkataan-perkataan sebegitu, tetapi hari ini menjadi satu budaya yang normal. Kita kata sebagai dinormalisasikan di negara kita, sehingga kan okey, mak kau hijau, kan macam tu. Itu pun kita boleh katakan sebagai satu bentuk buli cyber lah. So mungkin cikgu kita nak teruskan kita punya pembelajaran kita juga berkenaan dengan keselamatan buli cyber ni, cikgu. Silakan. Okey, sebelum tu saya ingin tanya murid-murid saya, adakah murid-murid mengetahui tentang buli cyber ataupun pernah mengalami sendiri pengalaman dibuli atau tidak sedar yang anda sebenarnya sedang dibuli? Baik. Bagaimana? Ini pengalaman dibuli. Okey, Angriana, silakan. Cikgu, saya tahu apa yang dimaksudkan tentang buli cyber, iaitu di mana mangsa akan dibuli di dalam media sosial dan akan menyebabkan mangsa berasa malu, cikgu. Oh, betul. Itu memang betul lah, Anggrena. Tapi kita tengok seterusnya. Okey, Fikri nak ada nak jawab? Fikri? Okey, sila Fikri jawab. Daniel Fikri, silakan. Okey. Daniel Fikri pernah buli siapa, Daniel? Saya tak pernah beli. Tak pernah. Okey. Bagus. Saya kurang pasti Ego. Kadang-kadang terasa seperti dibuli, kadang-kadang rasa seperti rakan-rakan bergurau di dalam media sosial.
Jadi kalau saya kata dia sedang membuli saya, maka akan menyebabkan kawan saya terasa dan saya kemungkinan akan hilang kawan. Baik, dilema antara dibuli dilema antara gurauan dan buli, cikgu. Yes, betul. Ya. Macam mana, cikgu? Yalah. Kan Apa? bila kata kawan cakap ini bagi kau dekat media sosial, relax lah, gurau je. Dia pun nak sentap ke? Kan? Perkataan gurau itu selalu diguna pakai. So menjadi dilema. Saya pun pernah lalui benda sama macam Fikri. So kita rasa macam kawan ni gurau ke kawan, tapi kita tengah macam alamak, rasa juga kan. Macam mana, cikgu? Secara normalnya memang kita rasa siapa yang kena. Kalau orang yang kena tu boleh terima, Baik. dia mungkin menganggap itu adalah perkara biasa, macam mak kau hijau tadi kan. Tapi kalau respon yang negatif daripada orang yang kena, dia akan menjadi satu masalah lah. Ini yang kita panggil ni bully cyber ni. Okey, tak apa. Sebelum tu kita tengok dulu Baik, cikgu. apa yang kita akan belajar pada hari ini. Murid-murid murid-murid tengok ni. Yang pertama, hari ini kita mesti boleh menjelaskan maksud bully cyber. Baik. Okey. Seterusnya, yang kedua, kita semua mesti boleh menerangkan kesan bully cyber terhadap diri kita dan keluarga. Baik. Okey. Itu kita kata boleh jelaskan tentang bully cyber dan juga boleh terangkan kesan bully cyber tu, cikgu. Kemudian bully cyber ni pula, dia ada situasi-situasi yang tertentu. Iaitu kita tengok macam mana, menilai situasi yang mendedahkan diri menjadi mangsa bully cyber. Okey. Baik. Okey. Seterusnya, kita tengok yang seterusnya, yang keempat iaitu menjana idea cara menangani dan menyebar luas tentang bully cyber ni. Okey. Jadi, keempat-empat objektif ni, Baik. murid-murid mesti memahami. Okey? Dan boleh terangkan apabila kita habis sesi PDPR kita ni. Baik. Okey. Topik bully cyber ni sebenarnya adalah termasuk dalam PIRS, kurikulum pendidikan kesihatan, adalah untuk mendidik murid-murid agar tidak menjadi mangsa dan juga pemangsa. Bukan sekadar mangsa saja. Bukan sekadar mangsa, sekadar pemangsa. Kadang-kadang kita tak sedar kita pemangsa sebenarnya. Jadi hari ini kita kena menghalusi topik ni dengan sebaik mungkin supaya kita tidak menjadi pemangsa. Sebab kalau tak ada pemangsa, mustahil ada mangsa. Ya, betul. Itu yang kita kena faham. Betul. Itu yang kita paling penting. Saya sangat suka dengan apa yang cikgu sebutkan tadi. Kita bukan sekadar nak elakkan daripada jadi mangsa, tetapi juga nak elakkan jadi pemangsa tanpa kita sedari je. Kan? Lebih tepat betul. jadi pembuli sebenarnya. Pembuli. That's the word lah. Okey, baik cikgu. Okey, seperti Cikgu Rosman cakap kita kena tahu dulu. Yang pertama, definisi dia. Baik. Bully cyber adalah tingkah laku seseorang atau kumpulan individu secara berulang kali melalui media elektronik dengan mesej bermusuhan atau agresif yang bertujuan untuk menimbulkan kemudaratan atau kesesaan kepada orang lain. Okey, ini yang cikgu terangkan ni adalah semua benda yang negatif, kesan daripada bully cyber tu. Kita boleh tengok kat sini Yep. Kadang-kadang seorang-seorang buat. Yang ini berjemaah. Baik. Orang kata tentera bawang ke apa semua tu. Inilah dia. Kan? Jadi hari ini kita akan menghalusi tajuk ni. Okey. Tengok Kalau tengok portal Malhab Kementerian Kesihatan Malaysia, bully cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit ataupun permainan internet. Okey. Kalau kita tengok medium dia ataupun metod untuk membuli ni sebenarnya banyak. Jadi mereka akan, pembuli dia akan pilih ni untuk kenakan mangsa. Ya, maksudnya bukan sekadar satu platform saja, cikgu, tapi sebenarnya semua yang ada ni boleh digunakan untuk membuli dalam cyber, cikgu. Betul. Baik. Okey, seterusnya saya dah terangkan tadi. Saya akan bagi pada sahabat saya untuk menerangkan tentang undang-undang pula. Baik, cikgu. Terima kasih Cikgu Azam. Baik. Tadi Cikgu Azam dah terangkan kita apa dia maksud bully cyber dengan jelas. Seseorang yang dibuli
dan bagaimana pembuli itu berlaku. Betul. Okey. Right, hari ini kalau kita membicarakan tentang buli cyber tidak sah kalau kita tidak membincangkan tentang undang-undang berkaitan buli cyber di Malaysia. Baik. Walaupun kita tahu Yep. baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Media menyatakan bahawa tiada undang-undang khusus mengenai buli cyber ini. Baik. Ya. Okey, dan kementerian sedang bekerjasama dengan Multimedia University mengkaji undang-undang yang sesuai untuk buli cyber. Namun, Baik. negara kita masih ada lagi undang-undang yang boleh dikuatkuasakan Baik. bagi membendung masalah buli cyber ini, Baik. iaitu Akta Komunikasi Dan dan Multimedia. Multimedia 1998 yang lebih dikenali sebagai Akta 588. Baik, Okey. cikgu. Saya difahamkan cikgu. Cikgu ada sediakan video lah cikgu. Betul tak? Ada. So kita nak saksikan sekarang ataupun selepas ini cikgu? Selepas ini. Okey, baik, cikgu. Kita saksikan selepas ini sebab kita Saya nak sebab membicarakan tentang undang-undang sebut ini. video jadi tak sabar cikgu. Alright. Okey, baik. Kita lihat. Okey, yang Ya. pertama kita tengok undang-undang. Okey, lepas ni kita tonton video tersebut. Apa yang ada dalam undang-undang ataupun Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu Akta 588. Okey, iaitu Seksyen 211. Baik. Iaitu larangan terhadap kandungan jelek. Okey. Kandungan jelek Baik. boleh didakwa atas Seksyen 211. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua, Seksyen 233 bawah Akta Komunikasi dan Multimedia ni, iaitu Ya. Akta 588, iaitu Seksyen 233 penggunaan tidak wajar, Yap. kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Baik. Okey. Seterusnya kita lihat Seksyen 233-1 pula menyatakan bahawa mempunyai peruntukan mengenai kesalahan penyalahgunaan internet. Jadi kalau kita salah guna, kita boleh didakwa atas Seksyen 233-1. Baik. Okey. Kemudian, apa kesannya kepada pembuli? Ya. Kalau yang dibuli ada kesan lain. Ya. Apa kesan kepada pembuli? Apabila dia dapati bersalah, yang pertama boleh didenda. Iaitu Seksyen 233-3 Yap. boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Boleh juga didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Maknanya selepas pensabitan, Baik. kalau dia masih lagi membuli, maka dia boleh dikenakan denda RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Baik, kalau kita tengok daripada buli cyber ni cikgu bukan sekadar memberi kesan kepada mangsa tetapi sebenarnya memberi kesan kepada pemangsa juga Ya, cikgu. betul. Dengan akta ini Baik. sebenarnya dia melindungi Ya. mangsa supaya di luar sana siapa sahaja termasuk kita dengan adanya undang-undang ini supaya lebih berhati-hati supaya kita tidak menjadi pembuli. Baik. Okey, saya teruskan lagi satu. Seksyen 233-1-B iaitu body shaming. Atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi. Okey. Maknanya kalau kita buat body shaming, ya, Baik. kita cerita pasal rupa fizikal seseorang, Ya. gemuk dan sebagainya, telur kurus kering ke, kalau orang tu terasa dan sebagainya, boleh dikenakan di bawah Seksyen 233-1-B. Ini saya selalu kena Asal. Body shaming. Body. Ini saya selalu kena ni. Siapa yang selalu Okey. cakap macam tu kan cikgu? Mana nak kena cikgu? Tapi saya bukan cakap cikgu, saya pun pernah kena juga cikgu. Body shaming. Sebab Body shaming. bila body shaming ni kadang-kadang orang komen saya post gambar, Afsal muka handsome macam Kim Jong Kook contoh. Tapi itu yang baik tu. Saya pun jadi macam okeylah kan. Tapi pada saya itu bukan bukan body shaming? Bukan bully tu. Saya Itu confused. bukan bully. Itu bukan. Itu fitnah sebenarnya. Itu fitnah. Ya. Saya ingat cikgu nak cakap fakta tadi. Bukan. Okey, baik Apa cikgu. kata kita tonton video Baik, yang ini? jom Okey. sama-sama kita saksikan dulu video ini. Kau hajar bunyi Tia. Kau kata aku kotor. Siap kau? Aku buat senang tinggal kau.
Kia, ni kau kan? Mana ni? Ha? Ibu kau hati sangat ni. Kau suka hati je, dia bukan aku dah. Ni kau tengok tu. Muka sebiji macam kau. Kau tengok. Ha, ya Allah sama. Kau tengok balik. Alah, aku lah. Macam kau. Baik, itu dia kesian Kak Kiah, cikgu. Tak pasal-pasal. Tapi cikgu, itu baru fitnah, cikgu. Sarah edit gambar pakai elok tapi bila jadi seksi, itu baru fitnah, cikgu. So, tadi fakta lah, cikgu. Nak juga. Okey, baik, Nak cikgu. juga kita bagi. Tapi memang fakta pun. Esok. Cikgu nak makan nasi lagi. Ya, kita. Okey, baik. Kita nak teruskan kelas kita, cikgu. Okey, murid-murid. Kita tengok sini. Baik. Cikgu nak tanya murid-murid yang ada 6 orang ni, apakah jenis-jenis buli cyber? Baik. Okey. Siapa nak jawab? Aidit, silakan Aidit. Jenis-jenis buli cyber yang saya tahu ialah menyalahgunakan foto dan Baik. dimuat naik ke dalam sosial media. Oh. Betul Aidit. Itu antaranya lah. Baik. Tapi sebenarnya banyak Kita Okey. tengok dulu. So, Aidit menyebut salah satu daripada yang banyak tadi, cikgu. Baik. Okey, ini cikgu akan terangkan jenis-jenis buli cyber dan kita tengok contoh dia. Baik. Okey, yang pertama, mesej berbentuk gangguan. Yep. Okey, tujuan mesej ni biasalah kan untuk mengganggu ataupun mengancam mangsa. Baik. Okey, mangsa tu tak kira siapa, tua muda lah. Okey, akan berlaku begini. Yang kedua, okey, guna foto dan kata laluan milik orang lain. Biasanya dia orang curi, kemudian apa dia buat? Menyamar apabila mengganggu. Pengganggu membuat profil ataupun identiti palsu yang dibuat secara dalam talian dengan tujuan untuk membuli secara cyber. Okey. Selepas tu, kemudian dia buat apa lagi? Mungkin melibatkan membuat akaun email palsu email palsu pada profil media sosial palsu juga. Ini yang selalu kita dengar ataupun kita sebut fake account lah, cikgu. Ya, fake account. Sanggup buat fake account banyak-banyak sebenarnya nak kecam orang ataupun nak bully orang, cikgu. Ya. Dahsyatlah. Okey, yang ketiga yang kita panggil flaming. Bully dalam talian dengan memanjangkan email, foto atau video kepada orang lain. Merangkumi penyiaran ataupun penghinaan secara langsung kepada mangsa. Baik. Ini orang panggil, bahasa sekarang ialah sound direct. Sound direct tapi yang sound kita tak boleh nampak, tak boleh kesan. Inilah baik yang sangat tidak bagus. Kemudian trolling. Okey, membuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh. Baik. Pembuli akan mengganggu mangsa dengan sengaja. Contohnya, hantar komen yang menyakitkan hati dalam talian. Baik. Komen-komen tu macam-macam lah. Okey. Kalau kita baca tu pun macam sesak dada kan? Ya. Jadi baik, satu lagi. okey, ada yang kelima, sexting, memuat naik komen gambar atau video tidak sopan terhadap orang lain. Seterusnya, menghantar gambar, mesej atau video berunsur seksual menggunakan telefon bimbit. Ya. Okey, yang keenam, memulakan individu. Memulakan individu dalam suatu kumpulan internet dengan sengaja. Contohnya, seseorang dikecualikan atau tidak diundang ke kumpulan atau majlis sedangkan rakan lain diundang. Ini okey. kena kick daripada grup WhatsApp. Memulaukan pun dikira sebagai bully. Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya, cikgu. Okey, ketujuh. Memalukan menerusi tindakan secara terbuka. Baik. Okey, dedah maklumat sensitif atau peribadi tentang seorang tanpa persetujuannya untuk tujuan memalukan mangsa. Baik. Yang ke-8 kita tengok menerusi tipu muslihat, memalukan seorang dengan penipuan. Sedangkan benda itu tidak berlaku dalam situasi seperti ini, pembuli akan membuat mangsa rasa bersalah. Okey. Seterusnya, cyber stalking. Bully cyber yang sangat bahaya, yang boleh menyebabkan ancaman bahaya fizikal kepada mangsa yang menjadi sasaran. Ini termasuk tuduhan palsu dan ancaman. Dulu, VIP dan orang-orang yang terkenal je yang kena macam ni. Baik. Tapi sekarang budak sekolah sekarang dah tak ada, berkena. Tak kira. Tak kenal pangkat, tak kenal kedudukan, tapi semua kena. Semua kena. Okey. Baik. Yang ke-10, okey, dizing. Tindakan pembuli menyebarkan maklumat kejam mangsa melalui post awam atau mesej peribadi untuk merosakkan
reputasi atau hubungan mereka dengan orang lain. Baik. So itu antara jenis-jenis buli cyber yang terdapat yang cikgu sampaikan kepada kita yang perlu diberi perhatian agar kita tidak menjadi mangsa dan juga pemangsa. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Ya. Kita jumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Rosman serta Cikgu Azamuddin dan juga rakan-rakan saya daripada SMK Teriang Hilir. Anda semua dah ready ke untuk kita teruskan? Kalau ready, belanja saya dapat thumbs up sikit. Sikit. Macam tu. Alright. Baik. Semua dah bersedia, Cikgu. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan jenis-jenis buli cyber yang ada dari sudut undang-undangnya, kan, akta-akta yang terdapat bagi nak membendung kita kata sebagai isu ni lah buli cyber ni, Cikgu. Mungkin kita nak teruskan, Cikgu. Kita punya kelas kita pagi ni, Cikgu. Ya, betul tak? Okey, anak-anak murid saya, okey, ready Alright, tadi kita Cikgu Azam dah menyatakan 10 ciri-ciri ataupun jenis-jenis buli cyber. Baik. Okey, hari ini cikgu nak tanya pula, apakah perbezaan antara buli cyber dengan buli yang lain? Saya nak tanya anak murid saya. Okey, siapa yang boleh jawab? Okey, Azim, silakan. Azim, silakan. Apa perbezaannya, Azim? Buli cyber ni dia berlaku dekat alam maya, tetapi buli yang sedia ada ni dia berlaku dekat seseorang daripada pemangsa kepada mangsa. Okey, terima kasih Azim. Okey, betul. Tahniah, Itu yang terima kasih, menyatakan bahawa perbezaan antara buli cyber dengan buli yang lain yang berlaku di sekolah dan di luar sana. Baik. Okey, sebelum cikgu nak masuk contoh perbandingan antara buli cyber dengan buli yang lain, cikgu nak tanya seorang lagi pelajar cikgu. Baik. Siapa yang boleh nyatakan perbezaan buli cyber? Silakan. Okey, Dila. Silakan Dila. Okay, perbezaan antara buli cyber dengan buli lain adalah buli cyber berlaku di alam maya, manakala yang lain berlaku secara nyata melibatkan pembuli dan mangsa. Okey. Mungkin termasuk juga sentuhan fizikal dan sebagainya, Cikgu. Maknanya kalau buli dalam maya kadang-kadang kita tak tahu siapa pembuli. Betul. Tetapi pembuli di luar, mangsa akan kenal siapa pembulinya. Okey, kita tengok contoh perbandingan antara buli cyber dengan buli yang lain. Yang pertama, pembuli cyber sukar untuk dikenal pasti. Baik. Okey, mereka boleh merahsiakan identiti. Itu kalau pembuli cyber. Baik. Kalau pembuli sebenar di luar, kita kenal. Contoh kalau Cikgu Azam buli saya tahu Cikgu Azam buli. Contoh macam Nobita dan Giant lah, Cikgu. Ya, betul. So, Nobita akan tahu Giant bully dia. Bully dia. Okey, yang kedua, pembuli cyber berlaku dalam alam maya. Okey, pembulian tanpa sebadan menyukarkan mangsa melindungi mereka. Baik. Bila dah masuk saja dalam alam maya, masuk saja dalam media sosial, memang sukar untuk mangsa melindungi mereka. Sehingga kan terpaksa membuat kenyataan. Okey. Terusnya, pembuli cyber mudah bersekongkol. Maknanya bilangan individu yang boleh turut serta tidak terhad dalam dunia maya. Maknanya boleh 2, 3, 4, 5. Contoh, saya masukkan, saya buli seseorang. Contoh, orang lain pula, Cikgu Azam, sokong pula saya punya pembulian. Maka dia akan jadi pembulian secara berjemaah. Berantai lah, Cikgu. Berantai, share lagi. Share lagi. Okey, like lagi. Betul. Sebab hari ini orang mengejar share dengan like. Betul, Cikgu. Okey, seterusnya, buli cyber boleh berlaku sepanjang masa. 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. Itu sebabnya kesan buli cyber ini lebih besar berbanding dengan buli yang lain. Dia tak ada cuti lah, Cikgu. Tak ada cuti. Kalau buli kat sekolah tu, cuti sekolah dia cuti lah buli. Ya, betul. Tapi buli cyber unlimited. Unlimited access. Itu dia. Dia berhenti bila data habis.
Okey, kita masuk terus kepada persoalan ini. Ya. Jika anda pernah dibuli, apakah kesan yang mungkin akan hadapi? Saya nak tanya anak-anak murid saya. Baik, Okey, silakan. siapa nak cuba ni? Jika anda pernah dibuli, apakah kesan yang mungkin anda hadapi? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Silakan. Zawana. Okey, Silakan, Zawana. Akan berlaku tekanan, rasa rendah diri dan tak adil. Okey. Zawana pernah ke mengalami tekanan tu? Tak benar. Tak pernah. Patutlah dia Ah, senyum. tak boleh. Cikgu. Orang yang ceria. Okey, kita tengok. Betul kata Zawana tadi. Okey, Ya. apa kita lihat di sini, apakah kesan buli cyber kepada diri ataupun kepada mangsa? Yap. Okey, antara kesan buli cyber kepada mangsa ataupun diri adalah yang pertama, emosi. Dia berkaitan dengan emosi. Iaitu kemurungan, Baik. tertekan, keresahan, ketakutan dan akhirnya akan menyebabkan seseorang mangsa menjadi trauma. Yap. Okey. Yang kedua, kita lihat kesannya adalah kepada fizikal. Bukan emosi saja, tetapi kepada fizikal. Ialah bila emosi tak stabil, Betul. dia akan beri kesan kepada fizikal. Yang pertama, pening kepala. Okey. Perubahan berat badan akibat stres yang melampau. Bila dah stres, tak nak makan, jadi menyebabkan perubahan berat badan. Tapi ada juga orang yang stres, dia akan ambil makan yang berlebihan. Yes. Jadi mungkin dia akan menjadi lebih berat badan. Bersikap agresif, Ya. cepat marah. Kalau dekat rumah bila ditegur, marah. Sebab kesan daripada emosi tadi. Seterusnya, cubaan merisikokan diri. Ada mangsa yang cuba mencederakan diri dan sehingga ke tahap yang lebih membahaya. Ya. Dan yang terakhir, mengalami kesukaran untuk tidur. Bila nak tidur dia masih lagi terngiang-ngiang, dia dibuli dalam media sosial. Yep. Dan yang seterusnya, sosial. Okey, kurang keyakinan diri. Ini bahaya kepada para pelajar, terutama anak-anak murid saya ni yang nak ambil SPM tahun ini. Jadi bila kurang keyakinan diri, dia hilang tumpuan kepada pelajaran. Yep. Dipinggirkan rakan-rakan, malu bersosial dengan orang lain dan suka menyendiri. Okey. Seterusnya, apakah kesan buli cyber kepada keluarga? Oh, bukan setakat individu saja, tapi memberi kesan kepada keluarga. Baik. Okey, yang pertama, Aisyah, terdapat ibu bapa yang tidak boleh menerima anak mereka menjadi buli cyber. Yep. Ada ibu bapa yang tak boleh terima anak yang menjadi mangsa buli cyber. Yep. Yang kedua, ahli keluarga akan berasa tertekan apabila masyarakat dengan sewenang-wenangnya menjatuhkan hukuman terlebih dahulu tanpa mengetahui cerita sebenar. Okey, dan yang ketiga, keluarga akan berasa malu untuk berhadapan dengan masyarakat di sekeliling apabila foto, video dan email yang melibatkan ahli keluarga tersebar luas. Itu yang kata-kata cikgu. Sekarang ni kita nampak benda tu yang cikgu sebutkan tadi, dia seolah-olah dinormalisasikan dalam masyarakat kita. Maksudnya dah dibiasakan. Seolah-olah kita mengaibkan seseorang itu benda yang biasa. Kan? Bukan benda yang pelik lagi. Dan itu yang sebenarnya bahaya, cikgu. Ya, betul. Okey, bagi menerangkan tentang situasi ini, saya serahkan kepada Cikgu Azam. Baik, silakan Cikgu Azam. Ini perlu diberi perhatian untuk saya juga, bukan sekadar macam tadi cikgu sebut, bukan sekadar untuk pelajar sahaja, bukan sekadar untuk murid-murid sahaja, tetapi topik ataupun perbincangan kita pagi ini sebenarnya mungkin untuk semua orang, kan, sesuai untuk semua, elakkan daripada buli cyber. Baik, kita nak tahu seterusnya Cikgu Azam. Ya, saya akan sambung tentang situasi menyebabkan berlakunya buli cyber. Baik. Murid-murid dengar situasi inilah yang menyebabkan lagi banyak kes. Okey. Yang pertama, melayari internet atau meluangkan masa dalam talian terlalu lama. Okey. Tambah COVID ni. Betul. Ini gadget adalah teman kita sekarang. Banyak masa dihabiskan dengan melayari laman web seperti media sosial untuk mencari sahabat alam maya dan berbual tentang perkara yang tidak memberi faedah. Baik. Okey, seterusnya. Membalas mesej dan menyebarkan mesej yang diterima. Kebanyakan mesej yang diterima di media sosial tidak diketahui punca dan sumber kesahihan. Ya. Kebanyakan pengguna media sosial hanya membaca dan memanjangkan mesej tersebut tanpa menyelidik fakta. Terdapat juga pengguna media sosial yang suka memberikan komen yang melampaui batas dalam sesuatu situasi. Okey, sepatutnya dia komen 50% tapi dia hantam 150%. 150%. Tokok tambah, semua ada.
Segenap rasa lah cikgu. Ya. Akan ada rasa masinnya, rasa tawannya secukup rasa. Ya, betul. Baik. Okey, yang ketiga, terlalu yakin dan percaya kepada rakan cyber. Okey, individu yang naif tentang selok-belok dunia media sosial sering menjadi mangsa. Pembuli cyber akan mengambil kesempatan terhadap mangsa. Apabila mangsa berkongsi maklumat peribadi, foto dan video peribadi mereka untuk melakukan serangan. Okey, baik. kadang-kadang benda ini berlaku sebab kita cuai. Yep. Share macam-macam. Okey. So bergantung kepada diri kita sendiri juga dan juga peranan diri sendiri itu juga penting cikgu. Ya. Untuk elak daripada menjadi mangsa buli cyber itu sendiri. Kalau kita fikir balik, dalam hidup kita ni rahsia itu sebenarnya penting. Yes. Jangan share semua. Okey, yang keempat, mendiamkan diri tanpa mengambil apa-apa tindakan. Kebanyakan mangsa buli cyber hanya mengambil pendekatan mendiamkan diri dan membiarkan sahaja pembuli cyber membuli mereka. Pada pendapat mereka, dengan cara berdiam diri, pembuli cyber akan berhenti melakukan jenayah cyber. Ini orang putih kata let it go lah. Macam tu je. Okey. Itu pun tak boleh juga cikgu. Okey, seterusnya, ingin hidup mewah dengan cara mudah dan cepat. Penjenayah dalam talian sering menggunakan kesempatan untuk memerangkap mangsa seperti menjual barangan yang tidak wujud dengan harga yang tidak rasional. Terdapat juga mangsa ditipu dengan dijanjikan hadiah lumayan dengan syarat perlu memasukkan jumlah amount terlebih dahulu. Okey, yang ini yang best ni. Sekarang kita banyak menggunakan ni kan. Betul. Jadi sampai ke rumah lain, dalam gambar lain. Betul. Okey. Itu kata indah kabar dari rupa. Okey, saya serahkan pada Cikgu Rosman untuk aktiviti kita hari ini. Baik, itu kita kata kalau kata macam cikgu sebut tadi, situasi-situasi itu sebenarnya penting cikgu untuk kita memberi penekanan agar kita tidak menjadi pemangsa dan juga tidak menjadi mangsa buli cyber. Baik, kita nak berhenti rehat seketika cikgu, boleh? Ya, boleh. Okey, kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan situasi yang menjerumuskan diri kita untuk menjadi mangsa dan juga pemangsa buli cyber. Itu yang saya sangat seronok sangat topik ni cikgu, sebab kena dengan situasi semasa di negara kita pada ketika ini. Baik cikgu, kita nak teruskan kita punya kelas cikgu. Silakan. Okey, kita ada kita kembali semula. Baik. Okey, kita ada aktiviti bersama dengan para pelajar saya pagi ini. Okey, baik. Alright. Okey, semua pelajar sila ambil perhatian atas aktiviti hari ini. Baik. Okey. Saya nak minta Cikgu Azam. Okey, sebagai pembuli. Baik. Dan Azhar sebagai mangsa. Boleh? Okey, boleh. Boleh. Cikgu. Okey, dan kita dengar sama-sama dan kita saksikan kedua-dua ini. Okey, silakan. Okey. So perlu apa yang perlu dibuat adalah baca dialog ni cikgu. Okey, situasinya lah mesej antara seorang pembuli cyber dengan mangsa. Baik. Okey. Boleh saya ke sana je. Sila. Senang tengok. Okey. Baik, Okey, boleh, ini kira macam voice note lah cikgu. Voice note, Okey, baik. Silakan cikgu Azam. Selamat pagi. Awak ada baca mesej yang saya hantar? Kenapa awak buat begitu? Saya tak pernah memiliki gambar macam tu. Mesti awak dah sunting gambar saya, kan? Tidak mengapa. Walaupun awak tidak pernah bergambar begitu, gambar itu cantik, bukan? Saya akan membuat naik lagi gambar itu ke media sosial awak. Tolonglah jangan buat macam tu. Saya ada kata laluan media sosial awak. 2 jam lagi, saya akan membuat naik gambar awak yang cantik tu ke media sosial awak.
Janganlah please, saya merayu. Baiklah. Tapi dengan satu syarat. Awak perlu jumpa dengan saya. Saya tunggu di taman berdekatan rumah awak. Kalau awak tidak datang, saya akan membuat naik gambar itu ke media sosial awak. Okey, itu dia tadi lakonan. Terima kasih Cikgu Azamuddin dan Azhar. Okey, kita lihat. Cuma saya rasa macam risau sikit bila cikgu cakap saya cantik. Cikgu Azhar kena ubah dia handsome. Ya, terima kasih cikgu. Akhirnya fakta. Itulah kata kebenaran terungkai cikgu. Ya, fakta tetap fakta. Baik. Okey, ini tugasan yang saya nak berikan kepada ke-6 anak murid saya. Baik. Iaitu daripada situasi dialog tadi. Okey, saya nak anda kenali masalah. Baik. Dan yang kedua, cara mengatasi masalah buli cyber yang sedang dihadapi. Okey, ada siapa yang nak cuba? Silakan. Baik, silakan. Kenali masalah dulu. Okey, silakan Fikri. Fikri. Dia Fikri. Mangsa mengedit gambar mangsa dan menjadikan gambar tersebut tidak elok untuk dilihat. Okey, kita lihat jawapannya. Betul tak? Ya, betul. Menyalahgunakan foto dan kata laluan milik orang lain. Tahniah, awak memahami. Okey, seterusnya. Cara mengatasi masalah buli cyber yang sedang dihadapi. Silakan, siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Saya nampak macam Angriana nak cubalah cikgu. Dia macam bisik-bisik tadi. Saya. Siapa nak cuba untuk cara mengatasi? Baik, Angriana. Silakan, Angriana. Bagaimana nak mengatasi masalah buli cyber tadi? Silakan, Argena. Cara untuk mengatasi yang buli cyber yang dikatakan oleh Fikri tadi adalah untuk tetap menjaga privasi diri sendiri. Okey, kita lihat jawapan yang tepat dia adalah yang pertama, memaklumkan kepada kedua ibu bapa. Simpan mesej berbau ugutan itu sebagai bukti. Jangan respon pada mesej tersebut dan hubungi pihak polis. Baik, terima kasih banyak Angriana. Betul juga lah cikgu kan. Maksudnya jaga privasi pun part of betul. yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah buli cyber tadi. Okey, saya teruskan. Antara contoh menangani dan mencegah buli cyber. Baik. Okey, yang pertama, amalkan keselamatan internet. Tidak meredahkan maklumat peribadi seperti yang Rina sebut tadi, tidak berkongsi butiran peribadi dan tidak berkongsi peribadi di laman sosial. Baik. Yang kedua, penggunaan internet dengan berhemah. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang keselamatan internet dan etika melayari internet. Berpesan pada anak-anak supaya tidak terlibat dengan jenayah buli cyber dan berpesan supaya jangan berkongsi gambar dan video yang kurang sopan. Okey, dan yang ketiga, tidak terlibat dengan jenayah cyber. Di mana perlu memastikan maklumat yang diterima adalah betul sebelum disebarkan. Okey. Dah sahih baru kongsi. Tak sahih jangan kongsi. Menghantar atau memanjangkan mesej yang berbau hasutan dan ancaman adalah menyalahi undang-undang. Dan yang ketiga, tidak menghantar mesej dan visual yang boleh disalah tafsir oleh orang lain dan menjadikan seseorang itu mangsa. Ini contoh bagaimana menangani dan mencegah buli cyber. Alright. Sekiranya anda dibuli, menjadi mangsa buli, apa yang boleh kita lakukan? Okey, kita lihat ini. Anak-anak pelajar saya, sila take note ini. Sekandainya ini berlaku pada anda. Okey, yang pertama, bincang dengan ibu bapa. Anda, kalau tak nak bincang dengan ibu bapa, bincang dengan kaunselor sekolah ataupun guru yang anda percayai. Yang kedua, simpan email atau mesej buli sebagai bahan bukti. Jangan delete mesej. Simpan sebab itu adalah untuk menyelamatkan diri kita. Yang ketiga, jangan balas mesej teks, video, foto atau email pribadi daripada pembuli. Bila kita tak balas, biar macam tu je. Ya, bila kita tak balas, maka pembuli tidak akan meneruskan pembulian tersebut. Tapi bila kita balas, maka dia akan bila terus ada reaction, dia mula lagi agresif lah cikgu. Baik. Okey, dan yang keempat, laporkan kepada pihak polis atau terus ke Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia secara dalam talian di http://aduan.skmm.gov.my bagi melaporkan kejadian buli ini kepada pihak
berkuasa. Baik. Okey, sebelum kita mengakhiri seksyen pengajaran hari ini. Cikgu sebut section, saya tu macam takut. Apa mana pula ni cikgu? Bersasuk. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya pengajaran dan pembelajaran hari ini, saya ada tugasan untuk anak murid. Baik. Setiap orang ada tanggungjawabnya. Saya ada tanggungjawabnya. Cikgu Zamuddin, Cik Azhar ada tanggungjawabnya. Anak-anak murid saya pun ada tanggungjawabnya. Jadi tugasan yang saya nak berikan sebagai kerja rumah, sebagai anak murid yang prihatin dengan masalah buli cyber yang semakin meningkat ini, saya nak anak-anak murid saya sediakan satu poster digital. Menggunakan pelbagai aplikasi yang sesuai untuk disebar luas dalam media sosial dengan tajuk Hentikan Buli Cyber di Media Sosial, supaya kita sama-sama dapat membantu mengurangkan pembulian dan mangsa buli. Sebab kita dah belajar tadi, kesannya adalah sangat besar kepada mangsa dan juga pembuli di bawah Akta Komunikasi. 233/3 denda RM50,000. Ya, betul. Ataupun sekurang-kurangnya setahun. Itu dia. Okey. Baik. Ini contoh. Contoh. Baik. Kita punya poster digital yang boleh kita sebarkan. Okey, anda dibuli ataupun terlibat kes buli. Okey, ini contoh yang anak-anak murid saya boleh buat. Baik. Okey, dan bila dah siap, antar dan sebar luas kepada semua orang. Supaya semua orang tahu bahawa kes buli ini adalah sangat bahaya. Sebab dia akan akhirnya boleh menyebabkan mangsa boleh membahayakan diri sendiri dan menyebabkan anak-anak pelajar yang akan menghadapi SPM Tingkatan 5 akan berlakunya kemurungan dan tidak boleh menumpukan kepada pelajaran. Baik, itu dia. Bermula dari suka-suka akhirnya menyebabkan kita merana. Itu yang kita boleh katakan saya setuju dengan buli cyber, cikgu. Ya, betul. Kan banyak dalam kalangan kita, mungkin kita mula dengan suka-suka, just come on, just have fun. Macam tadilah, dilema antara gurauan dengan bully. So kita kata, kalau kata kawan cakap macam ni, ini takut tak cepat touching pula kan. Problem pula macam tu. So kena bezakan dengan apa yang cikgu sebutkan tadi, dan paling penting, jangan jadi mangsa dan jangan jadi pemangsa. Baik, cikgu, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk rancangan Teras Didik TV KPM dengan subjek kita pendidikan kesihatan. Topik kita keselamatan buli cyber. Mungkin yang sedang menonton pada ketika ini, adik-adik kita di rumah dan juga yang berada di Gunung Gembik sekalipun, mungkin cikgu ada rumusan terhadap apa yang kita belajar daripada awal tadi sampailah sekarang ini, cikgu. Silakan. Okey, saya akan bagi sedikit rumusan dan cikgu Azam akan sambung sedikit rumusan. Ya, baik. Rumusan saya adalah hindarkan jadi pembuli supaya tidak adanya mangsa. Sebab dengan langkah pertama jadi pembuli, maka akan wujud ramai mangsa yang berlaku. Bayangkan kalau kita yang jadi mangsa, apa yang berlaku? Jadi jangan jadi pemangsa supaya kita tidak menjadi mangsa. Okey, mesej ini untuk kita sampaikan sebagai suatu peringatan kepada semua, daripada sekecil-kecil anak di sekolah rendah sampailah ke peringkat pra-universiti. Baik. Cikgu Azam? Silakan, cikgu. Pada saya, okey, cikgu nak pesan pada yang nombor ni. Okey, media sosial adalah satu penciptaan yang sangat baik. Jika kita gunakan dengan positif. Tapi kalau kita gunakan secara negatif, dia akan menjadi yang terburuk sekali dalam hidup kita. Okey, hati-hati. Baik, itu dia. Terima kasih banyak kepada Cikgu Rosman dan juga Cikgu Azamuddin serta adik-adik ataupun rakan-rakan saya di Google Meet pada ketika ini daripada SMK Teriang Hilir. Saya teringat satu hadis. Cikgu izinkan saya berkongsi. Nabi sebut dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik ataupun uskutu ataupun diam. Dan kita berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Teras Didik TV KPM 8 hingga 10 pagi setiap hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Kemudian media sosial dan juga internet merupakan sesuatu yang positif dan mendatangkan kebaikan. Media sosial merapatkan yang jauh menjadi hubungan yang dahulu sukar, hari ini menjadi lebih mudah. Kemudahan internet menjadikan sesuatu yang dahulu mustahil, hari ini menjadi semakin mudah. Segala cabang ilmu dibuat naik dan boleh diperoleh dengan hanya di hujung jari. Namun, setiap yang baik pasti ada negatifnya.
salah satu contoh negatif apabila sesuatu kemudahan disalahgunakan, maka berlakunya buli cyber. Ia berlaku bukan sahaja kepada orang dewasa tetapi merebak dengan pantas di kalangan remaja dan kanak-kanak.